Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam masa membaca, masa berjaya. Salam Malaysia Madani. Nama saya ialah Aisyah Humaira binti Raizat. Umur saya 11 tahun. Saya menuntut ilmu di Sekolah Kebangsaan Sungai Baru Bentong Tahap. Kod sekolah saya ialah CBB 0054. Pada hari ini, saya akan membuat realisasi buku yang bertajuk Sekolah Kampung, buku yang berjaya menarik minat saya yang ditulis oleh Natasha Efizar. Buku ini diterbitkan oleh PT S1 Sendirian Berhad. Buku ini dicetak pada tahun 2007. Watak utama dalam buku ini ialah Alia. Buku ini mempunyai 259 halaman bercerita. Ceritanya begini, Alia seorang pelajar yang cerdik. Dia bersekolah di Sekolah Kebangsaan Sultan Abdul Samad. Sekolahnya terletak di bandar. Alia amat menyukai sekolah ini kerana sekolah ini menepati cita rasanya. Dia juga telah diberikan tanggungjawab oleh guru kelasnya untuk memegang jawatan ketua kelas. Alia amat dikenali dalam kalangan guru-guru di Sekolah Kebangsaan Sultan Abdul Samad. Suatu hari selepas Alia pulang dari sekolah agama, Alia mendapat berita yang membuatkan dia rasa tertekan. Dia hanya duduk di dalam bilik, sebaik saja dia terdengar perbualan ibu dan ayahnya. Ayahnya telah dinaikkan pangkat. Ya, dapat naik pangkat. Ayah Alia bertugas sebagai anggota polis. Susulan itu, ayahnya perlu bertugas di balai polis yang lain. Alia perlu berpindah ke sekolah kampung angkasa. Kampung! Kampung! Burukam Alia. Ayah Alia perlu berpindah kerana sekiranya hendak berulang dari rumahnya, sudah pasti jauh. Mungkin mengambil masa kira-kira 1 jam. Susah terutamanya jika ada kes kecemasan. Alia tidak menyukai sekolah Sri Kencana kerana pelajarnya bercampur pelajar lelaki dan perempuan. Tetapi yang untungnya Alia dan adiknya Eddie dapat bersekolah bersama. Akhirnya Alia terpaksa akur dan menuruti kedua ibu dan bapanya pindah. Alia masuk ke kelas tahun 3. Hatinya semakin membenci apabila Hazri menjadi ketua kelas. Alia masih sayang ke kawan rapatnya Emma. Di sekolah baru, Alia tiada kawan rapat. Alia tetap menanam azam untuk berpindah ke sekolah lamanya. Setiap hari, dia merengek kepada ibu dan ayahnya untuk berpindah ke sekolah lama. Ibu dan ayahnya tetap menasihati Alia supaya menerima sahaja takdir kerana walaupun di mana belajar masih tetap sama. Alia telah memberikan 4 alasan kenapa dia sangat ingin berpindah. Alasannya ialah, pertama, nama sekolah itu cukup menggerukan. Kedua, dia pelajar pintar. Dia tidak mahu menjadi bodoh dengan bersekolah di situ. Ketiga, kantin sekolah itu kotor. Nanti dia lapar apabila waktu rehat. Keempat, pelajar lelaki dan perempuan bercampur. Ini adalah sesuatu yang tidak bagus. Walau apa-apa alasannya, ayahnya tetap dengan keputusan mereka. Tinggal dan bersekolah di kampung. Peperiksaan pertengahan tahun bermula. Alia menjawab soalan peperiksaan dengan hati yang hambar. Apabila keputusan diumumkan, Alia telah mendapat markah tertinggi dalam subjek Bahasa Inggeris. Subjek tersebut adalah subjek kegemarannya. Cikgu Aisyah telah memujinya. Alia berasa bangga. Setiap kali habis peperiksaan, ayah Alia akan berjanji memberikan hadiah sekiranya berjaya dengan cemerlang. Alia bertekad untuk belajar bersungguh-sungguh dan ingin menuntut hadiah daripada ayahnya. Apabila ditanya, apakah hadiah itu? Jawapannya rahsia. Peperiksaan akhir tahun telah berlalu.
keputusan Alia telah mendapat nombor 1. Alia ingin menuntut janji dengan ayahnya. Hadiah yang diinginkan oleh Alia adalah berpindah ke sekolah itu ke sekolah lamanya. Hasrat itu tidak dapat dipenuhi oleh ayahnya. Akhirnya Alia terpaksa mengalah. Alia kena hadap semua kebencian terhadap sekolah Sri Kencana. Diam tak diam, Alia telah memasuki darjah 4. Alia mulai dapat dengan Aizia. Ketokohan dan kecemerlangan Alia semakin terselah. Alia ingin dilantik menjadi pengawas sekolah, tetapi Alia menolak disebabkan dia tidak menyukai sikap ketua pengawas perempuan yang sangat garang. Alia kemudiannya diarahkan mewakili pasukan bola jaring sekolah. Namun, mereka kalah teruk dengan pasukan lawan. Alia berasa sedih. Kemudian, dia dipelawak oleh Cikgu Najib untuk masuk pertandingan permainan catur. Alia ingin menebus kesalahannya semasa pertandingan bola jaring dahulu. Alia ingin membuktikan bahawa dia boleh berjaya dan tidak mahu menjadi buah pisang berbuah 2 kali dalam dahulu. Alia tidak juga melupakan pelajarannya. Dia mengamalkan prinsip study smart, no hard. Namun, dalam pertandingan catur, Alia mendapat tempat keempat. Namun, keputusan itu telah membanggakan sekolah kerana selama ini tiada pemenang dari SK Sri Kencana. Alia turut mendapat pujian daripada cikgu catur. Masa berlalu. Kini, Alia sudah berada di dalam darjah 6. Dia akan mengambil peperiksaan UPSR. Alia perlu belajar bersungguh-sungguh. Alia ingin mendapat 5A. Alia semakin serasi bersahabat dengan Aizia. Mereka berdua sering belajar sama, terdetik dalam hati Alia. Walaupun dahulunya dia sangat sombong dengan rakan-rakannya, tetap mereka melayaninya dengan baik. Alia sudah dapat menerima mereka secara perlahan-lahan. Selepas menunggu kira-kira 2 bulan, keputusan peperiksaan UPSR diumumkan. Alia berjaya mendapat 5A. Begitu juga dengan Aizia. Namun, pada hari keputusan diumumkan, Aizia hanya bersendirian. Dia tidak ditemani oleh sesiapa. Muka Aizia nampak sedih. Rupanya, Aizia sudah tidak mempunyai ibu dan ayahnya lagi. Berasa dia sangat kejam kerana tidak mengetahui akan kisah kawannya itu. Dia asyik memikirkan mahu tukar sekolah lama semula. Aizia, kawan seusianya, menanggung masa Alia lebih berat daripadanya. Dia cuma hilang kawan yang boleh digantikan dengan kawan yang lain. Tetapi Aizia hilang emak dan ayahnya tidak dapat digantikan oleh siapa pun di dunia ini. Alia kini mulai sedar tak ada Tuhan yang menentukan segala-galanya. Segala apa yang ditakdirkan mungkin ada rahmat yang tersembunyi di sebaliknya. Mungkin akan ada perkara lebih baik yang akan terjadi. Alia mendapat tawaran berlanjut pelajaran ke sekolah berasrama penuh dan rapatnya kawasan kampung juga. Alia reda. Kini dia tahu bahawa sekolah kampung tidak banyak bezanya dengan sekolah bandar. Jadi perlu usaha dan sabar dengan segala kekurangan. Baiklah, daripada cerita ini ada pengajaran yang boleh kita ambil. Nilai kesyukuran dan sifat sabar perlu ada, di mana dengan sifat sabar ini pasti akan membawa kebaikan untuk diri. Manakala perlu reda dan terima atas apa jua takdir. Kita juga perlu banyak bersyukur atas segala nikmat yang telah kita kecapi selama ini. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.